Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, untuk minit yang mula-mula ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang lepas. Jadi saya akan memilih ulang kaji adalah pada warna hijau B. Okey, hijau B. Siapa ada diagram boleh melihat kepada warna hijau B berkenaan dengan isim, yang mana isim ini dibahagikan ataupun diperincikan berdasarkan bilangan dan jantina. Okey, dia ada bilangan dan juga jantina. Maka bilangan ini dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu mufrad, mufradun 1 item, musanna 2 item. Okey, ada 2 benda, 2 perkara, 2 item, dan jamak. Jamak salim. Okey, lawannya adalah jamak taksir. Okey, jamak salim dan jamak lawannya jamak taksir. Jadi kalau dan jantina dibahagikan 2 kumpulan, iaitu muzakkar lelaki dan muannas perempuan. Okey, muzakkar lelaki dan muannas perempuan. Okay, kalau dalam bahasa Arab dia macam inilah, muannasun dan muzakkarun. Muzakkarun. Okey, muzakkarun ada syaddah. Muzakkarun lelaki, muannasun perempuan. Okey, boleh? Jamak maksudnya 3 dan lebih. Okay, cara kita nak sebut, kita kena sebut bilangan dahulu. Contohnya mufrad muzakkar, mufrad muannas, musanna muzakkar, musanna muannas, jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Okay, jamak taksir ini tak payah sebut tak perlu menyebut tentang jantina. Cuma sebut taksir sahaja, jamak taksir. Adapun yang lain biasanya disebutkan bilangan dan juga jantina. Bilangan dan juga jantina. Baik. Kalau kita lihat secara keseluruhan, okey, kita melihat secara keseluruhan dalam gambar rajah ini. Okey, contoh perkataan mufrad muzakkar muslimun. Okey, kita ada perkataan muslimun ataupun muslimin ataupun musliman. Okay. Jadi perkataan mufrad muzakkar ini boleh kita katakan asal lah. Okey, asal kerana yang lain akan mengalami penambahan pada kalimah ini. Okey, contoh mufrad muannas. Okey, mufrad muannas seorang perempuan dia ada ta marbutah di belakang. Okey, muslimatun. Okey, ataupun muslimatin dan muslimatan. Okay. Baik. Okay, dalam diagram ini ada perkataan yang menerima tanwin. Okey, ada perkataan yang menerima tanwin. Maksudnya menerima tanwin ini menerima baris 2 di hujung. Okey, tanwin maksudnya menerima baris 2 di hujung. Okey. Iaitu pada perkataan mufrad. Okay, pada perkataan mufrad.
mufrad lelaki, dia menerima tanwin, nampak muslimun, muslimin, muslimat. Begitu juga mufrad muannas, muslimatun, muslimatin dan muslimatan. Menerima tanwin, iaitu menerima baris dua di hujung. Okay, sama juga dengan jamak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim yang ini. Muslimatun, muslimatin. Yang ini pun menerima tanwin. Okay, menerima baris dua di hujung. Okay, selain daripada ini, kalimah seperti musanna, musanna lelaki ataupun dan musanna perempuan, mereka tidak ada tanwin, tidak ada baris dua di hujung. Tetapi mereka mempunyai nun. Nun. Okay, nun ni untuk apa? Ini ganti daripada tanwin. Ganti daripada tanwin. Mereka tidak ada tanwin. Mereka tidak ada macam perkataan mufrad ni. Muslimun, muslimin, musliman. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Tak ada. Dia tak ada baris dua. Tetapi dia mempunyai huruf nun yang menggantikan tanwin. Samalah. Yang ni pun ya nun, ya juga, nun ini menggantikan tanwin. Sama juga dengan alif nun. Ada nun di hujung. Ganti daripada tanwin. So bila ada ganti daripada tanwin, dia tak perlulah perkataan baris dua di hujung. Tak perlulah. Kerana mereka mempunyai huruf nun yang menggantikan tanwin. Sama jugalah ta ya nun, nun di belakang adalah ganti daripada tanwin. Sama dengan jamak salim. Jamak salim dia ada nun di belakang. Muslimuna. Muslimuna dia ada nun di belakang. Nun ini ganti daripada tanwin. Ganti daripada tanwin. Okey. Jadi apa yang saya pecahkan di sini, ada kalimah yang mana ia mempunyai baris dua di hujung. Kalau tak ada alif lam, dia ada baris dua di hujung. Dan yang satu lagi dia tidak ada baris dua, tetapi dia mempunyai huruf nun. Kerana tanwin ini ta'rif dia adalah nun as-sakinah. Nun yang mati. So dia ada sama ada baris dua ataupun dia mempunyai huruf nun. Okey, baik. Dan kalau dalam mufrad muzakkar ataupun mufrad muannas, kedudukan kalimah ini ditentukan oleh baris. Contohnya muslimun, kedudukannya baris depan, kedudukannya depan ditentukan oleh baris hadapan. Muslimin, kedudukannya bawah ditentukan dengan baris bawah. Musliman, kedudukannya atas ditentukan dengan kalimah ataupun dengan baris atas. Okay. Muslimatun sama juga. Muslimatun baris kedudukan kalimah, kedudukannya depan ditentukan dengan baris hadapan. Muslimatin, kedudukannya bawah ditentukan dengan baris bawah. Muslimatan, kedudukannya atas ditentukan dengan baris atas. Okey. Itu selesai tentang mufrad. Okey, tentang mufrad. Kita beralih kepada musanna. Okey, musanna dua orang lelaki dan dua orang perempuan, musanna muzakkar dan musanna muannas. Okey, musanna, macam mana kita nak buat musanna? Iaitu dengan salin sahaja perkataan muslim. Okay, mim, sin, lam, mim, muslimah ni tambah alif dan nun. Okay, ada sebab kita menambahkan alif dan nun ataupun kita mesti tahu kenapa tambah alif dan nun. Okay, pertama, ditambahkan alif adalah kerana menunjukkan dua orang. Okay, dua orang. Dan yang kedua, apa lagi yang ditunjukkan dengan penambahan alif? Iaitu kedudukannya depan. Kedudukan ni kita akan bincang pada ayat. Tapi saya sebutlah awal-awal supaya benda tu melekat pada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti pada bab perbincangan ayat dia lebih mudahlah untuk kita memahaminya. Okey, kemudian dia ada huruf nun. Nun ni saya dah bincang dah sebutkan tadi, dia adalah ganti daripada tanwin. Okey. Kemudian ada penambahan ya ataupun muslimai ini secara lin kita baca. Muslimai ini
iaitu tambah huruf ya dan nun. Kenapa tambah ya? Okay, ya sama juga menunjukkan dua orang. Okay, dua orang. Dan kedudukannya apa? Atas atau bawah. Atas atau bawah. Okay, atas atau bawah. Okay, selesai ya. Kemudian kita beralih kepada musanna muannas. Musanna muannas, kita salin sahaja perkataan muslim tambah ta alif nun. Okey, tambah ta alif nun atau tambah ya ta ya nun. Okey, kenapa tambah huruf ta? Ta di sini adalah kerana menunjukkan perempuan. Okey, kerana muslim ini boleh disifatkan kepada lelaki, boleh disifatkan kepada perempuan. Jadi untuk membezakan lelaki dan perempuan dikena ada tanda kepada perempuan. Okey. Kemudian ada alif, sama dengan lelaki tadilah. Ada, iaitu menunjukkan dua orang dan kedudukannya depan. Okay, selesai. Okay. Tayanun muslimataini, muslimataini. Okay, nun tak payah bincang dah kerana dah sebut pada awal, ganti daripada tanwin. Jadi ada tayanun kan. Taini. Ta menunjukkan perempuan. Okay, ya menunjukkan apa? Dua orang. Dan kedudukannya sama ada atas atau bawah. Okey, ya. Nun tak perlu bincang lah kerana ganti daripada at-tanwin. Okey, baik. Seterusnya, jamak muzakkar salim. Cara kita nak sebut adalah sebut bilangan dahulu, jamak, kemudian sebut jantina muzakkar, kemudian kita sebut salim. Itu cara ulama-ulama tuliskan. Okey, baik. Iaitu macam mana kita kenal jamak muzakkar salim, ada waw dan nun di belakang atau ya dan nun di belakang. Cuma kita salinkan semula perkataan ini. Muslimuna. Okay. Muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Baik. Muslimuna atau muslimina. Mim sin lam mim tak payah bincang lah. Sama dengan mufrad. Cuma tambah waw dan nun. Okey, nun tak payah bincang kerana saya dah sebutkan tadi ganti daripada tanwin. Cuma nak bincang huruf waw. Okey, huruf waw ini kenapa tambah huruf waw? Kerana waw ini menunjukkan bilangan ramai. Okey, ramai. Dan juga menunjukkan kedudukan depan. Okey, kedudukan depan. Okey. Kemudian muslimina ada ya dan nun di belakang, ya dan nun di belakang. Okay, ya dan nun di belakang. Maka ya dan nun di belakang ini nun ganti daripada tanwin. Huruf ya adalah menunjukkan ramai. Okay. Yang kedua, kedudukannya atas atau bawah. Saya. Dan yang terakhir iaitu jamak muannas salim. Okay, jamak muannas salim dia menerima tanwin. Jadi adakah perlu kepada nun? Tak perlu kepada nun lah. Kerana kalimah ini apabila tidak ada alif lam, dia menerima tanwin. Okay, so kalau ada dah tanwin, tak perlu kepada nun. Kalau ada nun, tak perlu kepada at-tanwin. Jadi benda yang ganti ni tak boleh ada sama. Benda tanwin satu, benda yang menggantikan tanwin sekaligus ada pada kalimah tu, tak boleh. Jadi ada kalimah yang menerima tanwin dan ada kalimah yang hanya menerima nun sahaja. Okey, jadi di sini muslimatun. Okey, muslimatun salin sahaja perkataan mim sin lam. Okey, mim sin lam mim tambah alif dan ta. Muslimatun atau muslimatin. Muslimatun atau muslimatin. Baik. Pertama, alif dan ta ni menunjukkan bilangan dah. Okey, alif dan ta menunjukkan bilangan
ramai. Juga menunjukkan perempuan. Alif dan ta. Alif dan ta menunjukkan bilangan ramai dan perempuan. Sekaligus. Package dia dah selesai. Alif dan ta menunjukkan ramai dan perempuan. Bilangan dan juga jantina. Cuma dia letakkan sama ada berbaris depan atau berbaris bawah. Jadi tun bila dibaca, tun pada kedudukan depan, tin pada kedudukan atas atau bawah. Okey, boleh jadi cara kita nak faham antara mudahnya untuk kalimah mufrad ini, mereka mempunyai baris depan, baris bawah, baris atas. Untuk selain daripada mufrad, iaitu musanna dan jamak, yang bezanya pada kedudukan depan sahaja. Kedudukan atas dan bawah ni mereka sama. Contoh pada musanna, ya dan nun menunjukkan atas atau bawah. Alif nun depan. Kalau jamak salim, waw nun menunjukkan kedudukan depan, ya nun sama, atas dan bawah. Sama dengan jamak muannas salim, muslimatun, tun untuk depan, tin untuk atas atau bawah. Memang begitulah dalam bahasa Arab, kedudukan depan ini merupakan kedudukan yang paling utama. Kedudukan yang paling penting disebabkan dia merupakan rukun ataupun asas pembinaan ayat. Asas ataupun rukun pada pembinaan ayat. Adapun atas dan bawah, dia merupakan pelengkap bagi ayat. Dia penting juga, tapi tidaklah sepenting baris depan, ataupun kedudukan depan. Yang terakhir, nak tanya sikit. Ya. Bila Ustaz cakap baris depan, baris atas, baris bawah tu, musanna dan jamak kan. Pada masa bila kita nak gunakan atas, pada masa bila nak gunakan bawah atas tu? Bila kita nak bina ayat tu kan kita nak tahu kan. Okey, antara contoh lah. Contoh masa bila kita nak menggunakan kedudukan depan, contoh. Okey, apabila kalimah itu berada pada, contoh, dia mewakili kepada pelaku ataupun pembuat, maka kedudukan dia depan. Macam Allah, contohnya, Allah menciptakan manusia. Ataupun telah menciptakan oleh Allah akan manusia. Jadi, Allah itu pada kedudukan depan. Kenapa kedudukan depan? Kerana dia adalah pelaku bagi perbuatan menciptakan. Al-insan, manusia, al-insan pada kedudukan atas. Kenapa kedudukan atas? Kerana perbuatan mencipta itu kena kepada insan. Kerana insan diciptakan. Bukan insan itu menciptakan, tetapi insan itu diciptakan. Maka al-insan itu kedudukannya atas. Itu antara contoh-contoh digunakan kedudukan atas. Betul tak kalau saya cakap bila kita gunakan depan, bila kita cakap ayat aktif. Kalau kita cakap baris atas dan bawah, kita gunakan ayat pasif. Tak. Ayat aktif ni dia ada sebut pelaku ke? Pelaku maknanya contohnya dia mengajar. Kalau dia mengajar tu kita gunakan baris depan. Tapi dia diajar oleh siapa? Dan dia gunakan atas dan bawah, betul ke? Mungkin betul. Sebab dia macam mana? Dalam bahasa Arab ni, macam mana saya nak sebut? Kalau kita sebut dia diajar, macam mana? Okay, saya bagi contoh. Contoh. Zaid telah Zaid telah mencuri jam. Satu lagi, jam dicuri ataupun jam telah dicuri. Jam telah
dicuri. Okay. Ayat macam ni macam mana Puan? Dia Zaid telah mencuri jam. Dia baris depan lah. Okay, Zaid ni baris depan lah. Ya. Okay, baris depan ataupun kedudukan depan telah mencuri Ya. jam baris atas. Okay, baris atas atau kedudukan atas. Okay. Kemudian jam telah dicuri. Titik. Jadi ayat macam mana? Jam telah dicuri. Ayat aktif ke ayat pasif? Ni ayat pasif. Kalau jam telah dicuri oleh Zaid katakan. Kalau oleh Zaid kan. So apa tu, Zaid tu jadinya baris atas atau bawah lah. Okey, kalau macam ni jam telah dicuri oleh Zaid. Zaid ni tetap baris kedudukan depan. Oh. Sebab walaupun kita letak Zaid tu di belakang, walaupun kita letakkan Zaid tu di belakang, tetapi oleh kerana Zaid ini adalah melakukan perbuatan curi, masih lagi kita letakkan dia pada kedudukan depan. Okey, kedudukan bawah ni biasanya apabila ada haraf jar. Saya pergi ke sekolah. Okey, saya pergi ke sekolah. Ke sekolah tu, jadi sekolah ni pada kedudukan bawah. Sebab apa? Kerana ada perkataan ke. Ke ini adalah kata sendi. Jadi selepas daripada kata sendi, maka isim tu mesti berbaris bawah. Saya berada atas pokok. Sekejap. Bola itu di atas meja. Okey, bola di atas meja. Al-qurratu ala tawilah. Ala tawilah. Atas tu kata sendi, meja isim. Jadi meja tu berbaris bawah. Sebab apa? Sebab didahului oleh kata sendi. Ada macam tu. Okey. Kerana dalam bahasa Arab ni macam Zaid telah mencuri jam. Satu lagi jam telah dicuri oleh Zaid. Tapi kalau bahasa Arab, jam telah dicuri, dia akan full stop kat situ. Dia dah tak ada oleh. Nanti kita akan bincang lah. Dipanggil ni bab fi'il. Dipanggil fi'il maklum dan fi'il bina majhul. Tetapi kalau ada lagi perkataan oleh sesiapa, oleh itu telah menunjukkan pelaku bagi perbuatan. Okay, kalau pelaku tetap baris depan lah. Ya. Okey, kerana kita punya grammar kita ni berbeza dengan grammar Arab kerana grammar kita meletakkan isim dahulu. Macam contoh, Zaid telah mencuri jam. Kita tak sebut telah mencuri oleh Zaid jam. Kita tak sebut macam tu, akan jam. Itu kitab Jawi tulis macam tu. Tapi Dewan Bahasa hanya guna satu saja, Zaid telah mencuri jam. Itu saja. Tetapi dalam bahasa Arab dia boleh dua. Satu, Zaid telah mencuri jam ataupun telah mencuri oleh Zaid akan jam. Itu dua cara uslub bahasa Arab digunakan. Tapi dua-dua tu ada dia punya ni lah, ada punya nanti kita akan bincang pada bab ayat. Okay, jadi antara sebab kedudukannya depan macam tadilah kerana dia adalah pelaku bagi perbuatan. Kemudian yang kedudukan atas apabila dia adalah sesuatu yang perbuatan kena pada dia. Okey, itu kedudukan atas. Dan bawah tu setelah kalimat itu berada pada kata sendi. Okey, kata sendi. Tapi sebenarnya untuk kedudukan depan atas ni sebenarnya banyak lagi sebab-sebab dia. Okey, untuk kedudukan depan dan atas ni sebenarnya banyak lagi lah sebab-sebab digunakan kedudukan atas atau bawah. Okey, kemudian yang terakhir jamak taksir. Okey, jamak taksir ini dia macam perkataan mufrad juga. Contoh perkataan jamak taksir buyutun. Okey, buyutun. Maka jamak taksir ini kadang-kadang ada juga buyutun, buyutin ataupun buyutan. Boleh baca dua tu lah. Buyutun, buyutin dan buyutan. Dia masih lagi kedudukannya dilihat dari sudut baris. Dan dia menerima tanwin. Tanwin bagi depan, tanwin bagi bawah, tanwin bagi atas. Okey. Ini kita punya ulang kaji berkenaan dengan isim yang mana
difokuskan kepada dua elemen bilangan dan jantina. Sekejap, saya nak tunjukkan satu benda. Sekejap. Okey, yang ni dalam diagram Yang ni yang Puan tanya tadi. Masa bila nak berbaris depan. Ini dalam diagram warna purple purple A. Dia ada jelaskan sedikit kat sini lah. Lalu kita nak tengok kenapa dia kedudukan depan, kedudukan atas, kedudukan bawah yang kat sini lah. Okey. Dipanggil marfu' ni kedudukan depan. Okey, ni kedudukan depan. Kalau nak tengok sajalah mansub atas dan majrur bawah. Ini istilah dia. Okey. Dan ni dia punya keadaan dia ni sebab-sebab dia lah. Kenapa dia kena kedudukan depan? Ini sebab-sebab dia kenapa dia kedudukannya atas, dan ini sebab-sebab untuk kedudukan bawah. Kedudukan bawah ni mudah. Okey, dia cuma ada dua sebab sahaja. Kedudukan atas ni banyak. Ada 11. Okey, yang depan ada 6. Sebab-sebab dia. Yang ni kita akan bincang pada bab-bab yang terakhir lah, setelah kita mengetahui tentang kalimah-kalimah yang ada di dalam bahasa Arab. Okay. Baik, kita akan masuk kepada perbincangan yang perbincangan kita pada muka surat 62. Okey. Muka surat 62, kita dah masuk kepada wa nasara abdah, dan Allah Ta'ala telah membantu memenangkan hamba-Nya, dan juga wa azza jundahu. Wa azza jundahu. Okey, kita masuk kat situ. Okay, jadi waw ni apa? Dan wa azza maksudnya Allah Ta'ala telah memperkuatkan jundahu, iaitu tenteranya. Okay, tentera Allah Ta'ala. Jadi waw adalah waw ataf. Ataf. Okay, waw ataf. Azza adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okay, ni fi'il madhi 4 huruf. Okay, fi'il madhi 4 huruf. Ada 4 huruf kat sini. Alif 1 huruf, Ain huruf yang kedua, Zai huruf ketiga, dan Zai huruf yang keempat. Ada Zai, ada 2 Zai di sini. Okey, A'azza. A'azza maksudnya memperkuatkan. Daripada perkataan yang kita biasa dengar aziz. Aziz ni apa? Perkasa. Azizun. Okey, perkasa. Kuatlah aziz ni, maha kuat. Maha perkasa, aziz. Okey. Kalau perkataan azza saja, kerana fi'il madhi ni dia macam mana? Fi'il madhi ni minimumnya 3 huruf. Macam ni lah, sadaqah. Sadaqah ni fi'il yang 3 huruf. Fi'il madhi yang 3 huruf. Jadi fi'il madhi dia ada 3 huruf, minimum 3 huruf, maksimum 6 huruf. So di antara 3 dengan 6 ni adalah fi'il madhi 4 huruf, fi'il madhi 5 huruf. Okey. Jadi azza ni adalah fi'il madhi yang 4 huruf. Okey. Dia juga ada fi'il madhi yang ditulis azza. Dia tak ada a, dia azza saja. Azza ni maksudnya kuat. Maksudnya macam azza Zaidun ala azza Muhammadun ala Zaid.
Maksudnya telah kuat, telah mengalahkan Muhammad ke atas Zaid. Itu maksudnya dia kuat. Azza tu maksudnya dia kuat. Tetapi kalau a'azza, dia menguatkan, memperkuatkan. Kalau azza sahaja tak ada alif, dia kuat. Kalau a'azza maksudnya dia menguatkan, memperkuatkan. Okey, memperkuatkan. Okay, siapakah yang melakukan perbuatan ini? Fi'il madhi ini. Okey, a'azza, iaitu ada dhamir huwa. Okey, merujuk kepada Allah. Okey. Dan Allah Taala dan dia telah memperkuatkan jundahu, tenteranya. Jadi sebab tu kita baca junda. Macam puan tanya tadi, bila baca baris atas, masa ni lah junda. Kenapa baca baris atas junda? Kerana memperkuatkan itu kena kepada tenteranya. Jadi Allah Ta'ala memperkuatkan tenteranya. Jadi memperkuatkan ini perbuatan kena kepada tenteranya. Sebab itu baca baris atas. Dan kedudukannya kedudukan atas. Kerana junda ini adalah kalimah mufrad. Kalimah mufrad. Kalimah satu. Tentera Allah Ta'ala. Baik, jundahu adalah kalimah isim. Di sini kita boleh bahagikan dua lah. Junda dengan hu. Junda dan hu. Junda tentera, hu-nya, tenteranya. Jadi junda ini adalah kalimah isim, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian selepasnya itu adalah dhamir muttasil. Ingat lagi? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung ataupun dhamir yang didekatkan dengan perkataan junda. Baik. Jadi di sini junda adalah mudhaf. Junda adalah mudhaf, hu mudhafun ilaihi. Ini mudhaf, mudhafun, hu adalah mudhafun ilaihi. Jadi Allah Ta'ala menguatkan tenteranya. Tenteranya. Menguatkan akan tenteranya. Jadi dia menguatkan dia daripada dhamir di dalam a'azza. Jundah. Jundah ini adalah kalimah isim, kalimah isim dan kalimah mufrad. Kalau banyak tentera, kalau dua tentera macam mana? Jundaini. Jundaini. Saya gunakan ya nun Jundaini. Jundaini dua tentera. Dua tentera. Kalau banyak tentera, dipanggil junuda. Jamak taksir. Junuda. Junudan. Kalau ada alif lam, kalau tak ada alif lam, junudan lah. Dia ada tanwin. Kalau ada alif lam, dia tidak ada tanwin. Tidak ada, apa nama tu? Tidak ada tanwin. Junuda. Junuda adalah jamak taksir. Junda, tentera Allah yang satu je tentera Allah. Kalau dua tentera, jundaini. Kalau banyak, junudu. Junuda. Junuda. Al-junuda. Boleh? Tenteranya wahazamal ahzaba. Wahazamal ahzaba. Waw ni waw ataf. Waw ini adalah ataf. Hazama dan hazama ini adalah kalimah fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi 3 huruf.
Fi'il madhi 3 huruf. Okey. Wahazama, hazama maksudnya mengalahkan. Okey, mengalahkan fi'il madhi. Okey, ni fi'il madhi maka dia ada dhamir dia. Okey, dia ada pelaku dia. Okay, siapa pelaku hazama? Ada dhamir huwa iaitu Allah dia ataupun huwa merujuk kepada Allah. Okay. Mengalahkan siapa? Al-Ahzaba. Sebab tu Ahzaba pun baca baris atas. Kerana apa? Kerana Ahzab inilah yang dikalahkan. Ahzab inilah yang dikalahkan. Sebab tu baca baris atas. Okey, siapa yang mengalahkan? Allah yang mengalahkan Al-Ahzab. Okey. Al-Ahzab ni adalah jamak taksir. Dia daripada hizbu. Kalau satu ahzab, ahzab ni maksudnya kumpulan. Okey, ahzab ini adalah kumpulan. Macam parti politik pun itu adalah hizbun. Okey, hizbun. Jadi hizib ni ada hizib baik, ada hizib yang tidak baik. Hizbun. Okay, contoh Barisan Nasional ke, UMNO ke, okay, PAS ke, Amanah ke, dan sebagainya. Semua itu adalah dipanggil ahzab. Dia punya mufrad dia adalah hizbun. Okay, hizbun. Okay, tapi di sini saya letakkan baris atas lah. Hizban. Ataupun al-hizba. Al-hizba. Okay, kita ikut baris kat sini. Okay, al-hizba. Pernah dengar Hizbut Tahrir? Okay. Itu semua hizb tu maksudnya kumpulan lah. Kumpulan. Okay, jadi. Macam juga Hizbullah Ustaz Hizbullah. Sama. Hizbullah tu kumpulan kumpulan lah. Dia panggil Hizbullah ni macam satu kumpulan lah. Tak kisahlah kumpulan dari sudut politik ke, kumpulan daripada apa-apa pun, NGO ke apa ke, kita sebut Hizbu. Hizbullah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Itu kumpulan. Okey, kalau dua orang, dua kumpulan, al-hizbani. Hizbaini. Hizbaini. Kita guna semua dalam bentuk baris atas. Ataupun kedudukan atas. Hizbaini. Hizbaini. Kalau banyak, ahzab. Ini jamak taksir lah. Jamak taksir kerana dia punya jamak dia dengan mufrad dia berbeza sangat jauh. Okay, kerana kalau lihat daripada ahzab ini, dia bermula dengan A dulu. Hamzah dahulu. Sedangkan mufrad dia bermula dengan ha. Okay, yang ni kalau kita tolak alif lam dia. Alif lam, kita tolak alif lam. Ha dia bermula. Yang ni bermula dengan A dahulu. Kemudian haza, sebelum za tu ada alif pada jamak. Jadi ini dipanggil jamak taksir. Boleh Ini jamak taksir. Jadi Allah Ta'ala memenangkan ataupun menguatkan tenteranya dan mengalahkan kumpulan-kumpulan yang sesat wahdah. Sebab itu ditulis dalam bracket ini sesat. Kerana ahzab itu bukan semuanya sesat. Ada kumpulan yang baik, ada kumpulan yang jahat. Jadi Allah Ta'ala mengalahkan kumpulan-kumpulan yang sesat. Wahazamal ahzaba wahdah. Wahdah ni kalimah isim wahdah. Iaitu bersendirian sahaja. Hal keadaan Allah mengalahkan ahzab-ahzab dan memenangkan tenteranya itu bersendirian sahaja. Wahdah. Wahdah ni isim. Isim. Jadi wahdah satu kalimah, hu satu kalimah. Jadi wahdah di sini, wahdah kalau kita lihat di kalimah isim, hu apa? Hu dhamir dhamir muttasil. Dhamir muttasil.
Kerana didekatkan dengan perkataan wahdah. Okey, wahdah. Baik. Jadi wahdah mudhaf. Wahdah mudhaf. Mudhafun. Hu. Dhamir muttasil ni dipanggil mudhafun ilaih. Okey. Itu dia punya pasangan dia. Bila dah ada mudhaf, ada mudhafun ilaihi. Jadi takkan berlaku ada mudhaf, mudhafun ilaihi tak ada, tak boleh. Ataupun mudhafun ilaihi ada, tetapi mudhaf tu tak ada, tak boleh. Dia mesti pasangannya kena ada. Wah mudhaf, kemudian sebelahnya itu mudhafun ilaihi. Okay. Kemudian la ilaha illallah. Okay. La ilaha illallah yang ini kita dah bincang dah. Okey, saya cuma sebut saja la tu la nafi, nafi. Ilaha kalimah isim, illa istisna. Wala nasiru. Sebut sabila. Ni Okey, boleh? Jadi la itu haraf nafi, ilaha isim, illa istisna. Okey, istisna. Maksudnya menafikan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah. Nafikan semua. Yang kita sabitkan, yang kita tetapkan illallah. Melainkan Allah sahaja sebagai Tuhan yang berhak, yang wajib disembah. Okay, selesai yang ini. Kemudian kita melihat kepada 63. Okay, kemudian illallahu. Okay, illallahu. Jadi Allah adalah kalimah isim. Okay, isim. Kemudian Allahu Akbar. Dah kita dah bincang dah ni. Kita dah bincangkan Allahu Akbar. Okay, waw itu waw ataf. Allahu isim. Akbaru. Okay, akbaru pun juga adalah kalimah isim. Ustaz, tak keluar. Sorry. Okay, maaf ya. Terlupa. Semula. Jadi Allah kalimah isim. Okay, ini kita dah bincangkan. Waw ataf. Okay, kemudian Allah kalimah isim. Akbaru juga kalimah isim. Okay, Allah Maha Besar. Dan Allah Maha Besar. Kemudian Allahu Akbar sama. Isim. Akbaru kalimah isim. Okay, kemudian walillahi. Walillahil hamdu. Waw ni waw ataf. Lillahi. Bagi Allah sahajalah segala pujian. Ini saya dah bincang dah minggu lepas. Ada kalanya dia letakkan alhamdulillahi, itu cara susunan dia, dan ada juga dia letakkan lillah dahulu. Walillahil hamdu, dan bagi Allah segala pujian. Tetapi kalau diletakkan walillahil hamdu, bagi Allah sahajalah alhamdu segala pujian. Kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah. Diletakkan lillah dahulu, segala dan bagi Allah sahajalah segala pujian. Okey. Jadi diletakkan lillah dahulu, lam haraf jar. Haraf jar. Lillahi, lillahi iaitu isim, kalimah isim lah selepas haraf jar. Bagi Allah sahajalah alhamdu kalimah isim. Segala pujian. Okey, ada. Kita bincang sebelum ni lah. Pujian tu ada 4. Allah puji pada Allah. Allah puji pada makhluk. Makhluk puji pada Allah. Puji makhluk kepada makhluk. Semuanya
adalah milik bagi Allah semata-mata. Tidak ada yang lain. Okay, boleh? Okay, sekarang ni kita masuk kepada yang kedua yang dinamakan sebagai talbiyah. Okay? Disebut sebagai talbiyah yang kita ucapkan semasa orang menunaikan haji ataupun umrah. Okay. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey. Mula-mula bacalah labbaika. Okey, labbaika ini aku memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaika aku memenuhi panggilanmu. Labbaika aku memenuhi panggilanmu, la tiadalah sebarang syarika sekutu, la bagi ka bagi engkau. Labbaika aku memenuhi panggilanmu. Kemudian inna sesungguhnya, alhamda pujian, wa dan an-ni'mata nikmat, laka bagi engkau ataupun milik engkau, wal mulk dan juga kerajaan, la syarikalak tiada sekutu bagi kamu, ataupun tiada sebarang sekutu bagi engkau. Ini semua dalam bentuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Baik. Pertama sekali kita lihat kepada labbaika. Okay, labbaika. Labbaika ini adalah kalimah isim. Okay, labbaik dia pecah dua sebenarnya. Okay, labbaik maksudnya okay, ini isim. Okay. Dan dia bersambung dengan huruf kaf. Okay, dia bersambung dengan huruf kaf. Dia sebenarnya labbai ni dia ada nun di belakang. Dia panggil labbai ni. Dia asalnya labbai ni. Dia asalnya labbai ni. Labbai ni. Kalimah apa ni? Kalimah musanna. Okay, kalimah musanna. Labbai ni adalah kalimah musanna. Kemudian dia bercantum dengan kaf. Okey, nun ni untuk apa? Nun ini adalah ganti daripada tanwin. Ganti daripada tanwin. Okey, apabila dia bercantum, nun ini mesti dibuang. Okey. Nun ini mesti dibuang. Ingat lagi mudhaf. Apa syarat mudhaf? Satu, dia tak ada alif lam, dan yang kedua dia tidak boleh ada tanwin. So nun ini adalah ganti daripada tanwin, perlu dibuang juga. Okay, kalau dia bertanwin, kita kena buang tanwin dia. Tetapi kalau dia ada ganti daripada tanwin, kita kena buang juga nun ini. Jadi sebab tu dia ada labbaika. Ya tu mati. Okey, labbaika. Biasanya labbaini. Tambah kah, tambah kaf. Okey. Boleh? Boleh faham sini? Okey, labbaika. Okey, dia sebenarnya kalimah ini dia ada kalimah fi'il yang kita tidak sebut. Dia asalnya ulabbi labbaika. Biasanya ulabbi, kita tulis sini ya. Ulabbi, ulabbi. Ulabbi labbaika. Ulabbi. Dia macam tu. Maksudnya ulabbi. Ya. Labbaika. Labbaika
Lanal Fatah. Okey. Dah. Ulabi. Ulabi Ulabi macam tu. Okey. Biasanya ulabi. Okey, ulabi aku memenuhi panggilan engkau. Ulabi aku memenuhi panggilan engkau ya Rabbi talbiyatan ba'da talbiyatin. Aku memenuhi panggilan engkau. Aku memenuhi panggilan engkau ya Tuhanku. Talbiyatan ba'da talbiyatin. Akan sebagai memenuhi panggilan setelah daripada panggilan. Setelah daripada panggilan. Maksudnya panggilan tu dia ada dua. Panggilan setelah daripada panggilan. Itu sebab tu dia guna sini musanna. Panggilan ni berlaku dua. Okey, aku memenuhi akan jemputan engkau, panggilan engkau ya Rabbi akan sebagai talbiyah, akan sebagai memenuhi panggilan setelah daripada panggilan. Okay, kerana panggilan ini telah Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim AS untuk memanggil manusia pergi kepada Baitullah. Okay. Iaitu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim AS setelah dibinakan suatu binaan, maka Nabi Ibrahim berada di suatu batu, kemudian dia menyeru. Sedangkan tak ada manusia di situ. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan sebuah rumah ataupun sebuah binaan ini, maka tujulah kepadanya. Dia seru untuk kita datang menunaikan haji dan umrah. Jadi ada seruan, maka kita pun memenuhi seruan tersebut. Jadi ulabi labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu setelah panggilan ya Allah sebagai aku memenuhi panggilan engkau. Jadi banyak di sini digunakan lafaz yang sama. Labbaika, labbaika, labbaika ni banyak. Maksudnya kami betul-betul memenuhi panggilan Allah Ta'ala menuju kepada Makkahul Mukarramah. Macam tu. Itu maksudnya lah. Okay. Jadi asalnya ada kalimah ulabi. Aku memenuhi panggilan. Labbaika akan sebagai panggilan engkau. Okay. Akan sebagai memenuhi panggilan engkau. Okay. Dipanggil maf'ul mutlak. Nanti kita akan belajarlah maf'ul mutlak ni untuk menunjukkan benar-benar kita ini menuju kepada Allah Ta'ala ataupun benar-benar memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Okey, baik. Cuma labbaika adalah kalimah isim dan dia adalah mudhaf. Okey, mudhaf ka mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey. Kemudian Allahumma. Allahumma kita dah bincang hari tu. Maksud Allahumma ini adalah ya Allah. Okey, ya Allah. Ya. Okey, asal Allahumma adalah ya Allah. Okey, ya Allah. Tetapi dibuangkan ya dan ditambahkan dengan mim. Okey, jadilah Allahumma. Mim ini adalah mim ta'zim. Ta'zim maksudnya membesarkan Allah Ta'ala. Mentakzimkan Allah Ta'ala. Okay. Maksudnya sama, ya Allah. Okay. Asalnya ya Allah, buang ya, kemudian tambah mim. Jadilah Allahumma. Jadi dalam doa boleh saja gunakan ya Allah ataupun boleh saja menggunakan Allahumma. Okay. Jadi aku memenuhi panggilanmu. Ada maksud labbai ini adalah luzumun ta'ati.
iaitu aku sentiasa melaksanakan ketaatan kepada engkau. Ada juga maksud macam tu, labbaik. Okay, iaitu memenuhi panggilan, dan maksud yang kedua adalah aku sentiasa melaksanakan ketaatan kepada engkau. Itu maksud labbaik. Kemudian Allahumma ya Allah labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Samalah, labbaik isim mudhaf, kaf mudhafun ilaihi. Kemudian labbaika sama, aku memenuhi panggilan engkau. Labbaik isim, ka dhamir muttasil, okay, dhamir muttasil, okay, dhamir muttasil, labbai mudhaf, kaf mudhafun ilaihi. Okey, boleh ya? Kemudian la syarika lak. La ni haraf nafi. Okey, nafi. Dipanggil nafi jinsi. Nafi jinsi. Nanti kita akan belajar juga ni. Jinsi. Nafi jinsi ni dia menafikan segala sekutu bagi Allah. La nafi jinsi ni menafikan segala bentuk sekutu bagi Allah. Tidak ada langsung sekutu bagi Allah. Macam la ilaha sama. Tu la tu adalah dipanggil la nafi jinsi. La nafi jinsi ni kalau kita nak cam dia, setelah lam ini ada perkataan isim, dan perkataan isim itu baris atas. Dia tak ada tanwin. Okay, dia hanya baris atas dan dia tidak ada tanwin. Macam la ilaha tadi. Okay, la ilaha pun sama. La nafi jinsi. Maka la nafi jinsi ni menafikan segala sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi kamu. Maksudnya tiada langsung sekutu bagi Allah Ta'ala. Zero, tak ada. Itu maksud la syarikah. Itu nafi jinsi. Kerana nafi ni bukanlah, ada sebahagian nafi hanya menafikan sebahagian sahaja, tetapi menetapkan sebahagian yang lain. Tetapi kalau menggunakan nafi jinsi ini, menafikan keseluruhan 100%. Menafikan secara 100%. Tiada sekutu laka bagi engkau. Tiada langsung sekutu bagimu ya Allah. Okay, jadi la haraf jar, bagi Allah. Ka dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil. Labbaika samalah. Okey, labbai isim mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Maksudnya ulabbi labbaikallah. Okey. Ulabbi labbaika. Aku memenuhi akan panggilanmu sebagai memenuhi panggilan engkau setelah panggilan. Okey, ba'da da'watik. Setelah daripada panggilan engkau. Innal hamda. Okey, sampai sini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey. Kemudian inna dipanggil haraf taukid, maksudnya menegaskan. Okey, nak menegaskan. Ini dipanggil haraf taukid. Taukid dan juga dinamakan nasab. Haraf taukid dan haraf nasab. Nasab Apa maksud nasab? Nasab ni taukid penegasan, menguatkan ayat. Nasab itu membariskan atas. Sebab itu baca innal hamda. Baca baris atas. Kerana ada inna. Macam dalam suratul Asri, innal insana. Kita baca na. Kenapa baca na? Kerana ada huruf inna. Jadi huruf inna ni satu membawa maksud taukid. Kalau lihat dari sudut penjuru sisi penegasan, dari sudut makna dia adalah taukid sesungguhnya. Okey. Dan kalau tengok dia punya fungsi dia, fungsi kepada kalimah selepasnya,
dia adalah nasab. Jadi dia ada dua maksud lah. Dia ada dua tugasan bagi inna. Inna kalau kita lihat daripada sisi dia memberi maksud adalah taukid. Sesungguhnya. Okey. Dan kalau kita melihat daripada tugas dia kepada kalimah selepasnya, dia panggil harafun nasab. Nasab ni dia meletakkan, dia menjadikan kalimah selepasnya baris atas. Innal hamda. Sesungguhnya alhamda pujian. Okey, alhamda pujian. Okey, ni kalimah isim ada alif lam. Wa ataf. Kita nak sabitkan lagi, nak kuatkan selain daripada pujian. Ni'mata. Wan ni'mata. Dan nikmat. Ni'mata. Bagi atas. Okay, ni'mata kenapa bagi atas? Dia follow alhamdulillah. Dia follow perkataan alhamdulillah. Bila ada haraf ataf, dia punya baris dia pun kena sama dengan sebelum ataf. Innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya pujian dan nikmat. Okey, nikmat. Laka bagi engkau. Okey, la dengan ka. Okey, la adalah haraf jar. Selepas haraf jar mesti isim. Okey, mesti isim. Di sini ada isim, dia panggil dhamir. Dhamir muttasil. Muttasil pihak kedua. Pihak kedua, okey, engkau merujuk kepada Allah. Di sini ni macam dia adalah dialog kita dengan Allah. Di sini adalah dialog kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dimulakan dengan Allahumma? Bila ada Allahumma, dia telah menunjukkan kita sedang berinteraksi secara langsung kepada Allah Ta'ala. Okay? Innal hamda wan ni'mata laka bagi engkau. Okay? Wal mulka wa ataf. Mulka kerajaan. Begitu juga kerajaan. Wal mulka, mulka ini adalah kerajaan. Mulka adalah kerajaan. Okey, wal mulka ka pun baca bagi atas ini kerana dia follow pada perkataan alhamda. Okey, alhamda baca bagi atas, wal mulka pun baca baris atas. Tapi kita wakaflah kat sini. Okey, kita wakaf wal mulk. Okey? Wal mulk. Boleh? Wal mulka begitu juga kerajaan bagi engkau, milik engkau. Okay, la syarikalak, ada ulang balik. Ni dalam tauhid kepada Allah Ta'ala, tiada sekutu bagi engkau. Tiada langsung sesuatu yang mempunyai kuasa setanding Allah. Sebanding dengan Allah tak ada. Allah lah yang menciptakan, tidak ada yang lain daripada Allah menciptakan. Itu dipanggil tauhid. Kalau kita mensyirikkan Allah, kita meyakini ada sesuatu yang lain sebanding, setanding dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil syirik. Jadi kita nafikan perkara itu, kita menetapkan tauhid kepada Allah Ta'ala. So, la ini adalah nafi. Nafi jinsi. Nafi jinsi. Apa maksud jinsi? Menafikan segala-galanya. Jinsi. Okay, bentuk kesyirikan bagi Allah Ta'ala. Okay, syarika adalah kalimah isim. La sama juga haraf jar. Ka adalah dhamir muttasil. Okay, dhamir muttasil. Okey, boleh sampai sini pada talbiyah. Okey, talbiyah tu akronim lah. Akronim kepada labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey.
Dia selesai pada zikir dan juga apa nama? Berkenaan dengan takbir raya, talbiyah dan sebagainya. Ada soalan berkenaan dengan yang ini? Kalau tak ada, kita akan beralih kepada buka ke tak? Bismillah. Okey, last sekali. Okey, yang adalah berkenaan dengan suratul Baqarah. Okey, suratul Al-Baqarah. Sebahagian daripada surah Baqarah ni kita telah bincangkan, tetapi ini adalah macam lebih kurang apa panggil? Ulang kaji berkenaan dengan ayat ini sebelum kita akan masuk perbincangan grammar yang baru. Okey, selepas surah Baqarah ayat 1 hingga 5 ni kita akan masuk pada perbincangan grammar yang baru. So kita ulang kaji berkenaan apa yang telah kita mempelajari sebelum ini. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bermula dengan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Kita lihat kepada okey, baik. Pertama tentang alif lam mim. Okey, alif lam mim. Yang ini dipanggil harful muqatta'ah. Alif lam mim adalah harful muqatta'ah. Maka kalau kita lihat alif lam mim ini, cara penulisannya adalah sama dengan alam tarakai ataupun alam nashrah. Cuma cara bacaannya adalah berbeza. Sebab itu dipanggil harful muqatta'ah. Maksudnya muqatta'ah ni dipotongkan. Jadi kita sebut satu persatu. Alif, lam, mim. Berbeza dengan kita baca alam tarakai, dia baca secara terus, direct. Okay, yang ni kita baca harf demi haraf, haraf demi haraf. Ini menunjukkan Al-Quran ini kalau kita nak bacanya perlu kepada guru. Kerana alif lam mim dekat sama dengan alam tarakai, alam nashrah, okay, sama penulisannya. Cuma bacaannya adalah berbeza. Jadi untuk kita baca Al-Quran ini perlu berguru. Dan cara belajar Al-Quran ini berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain. Kerana bacaan Al-Quran perlu kita baca di depan guru. Kalau belajar secara teori tak boleh. Tak cukup. Ini beza ilmu Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain kita cukup mendengar daripada guru. Contoh kita belajar tentang ilmu hadis. Tak perlu baca hadis depan guru pun tak apa. Kira dah sah dah. Dia telah belajar hadis. Dia belajar tentang fiqh. Okay, tentang fiqh cukup dia mendengar daripada guru dia. Okay, tetapi Al-Quran tak boleh. Kita dengar je daripada guru tetapi kita tak baca Quran di depan guru, maksudnya bacaan kita tu belum lagi sempurna. Mesti ada salah dan silap. Perlu membaca di depan guru. Okay. Dan alhamdulillah kita orang Melayu ni, saya rasa majoritinya kita belajar. Maksudnya kesemua orang yang membaca Al-Quran ini kita berguru. Daripada ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah. Tak pernah kita belajar ataupun membaca dengan sendiri. Okay, berbeza dengan orang Arab, okay, mereka kadang-kadang dia tidak berguru. Okay, dia hanya baca sendiri. Kerana bagi dia bahasa Al-Quran ini sama dengan buku-buku yang mereka boleh baca dalam bahasa Arab. Sebab itulah saya pernah dengar satu kisah, agak peliklah kisah ni. Dan mungkin tak berlaku kepada orang Melayu tetapi berlaku kepada orang Arab. Okay, saya ingat ke cerita ni macam cerita, apa kata, kita buat kelakar, buat joke lah. Tapi sebenarnya berlaku. Kalau di Syria, dia dalam peringkat ijazah muda ataupun dalam peringkat degree,
siapa yang ambil syariah, mereka perlu tasmid surah Yasin. Okey. Mereka perlu tasmid surah Yasin. Jadi surah Yasin ini dimulakan dengan harful muqatta'ah, iaitu huruf ya, kemudian huruf sin. Okey. Huruf ya, kemudian huruf sin. Jadi kalau kita orang Melayu ni, kita tahu bahawa cara kita baca Yasin ini bermula dengan sebut ya, kemudian sin. Yasin. Okay. Tetapi orang Arab ni ada sebahagian mereka yang tak berguru, yang tak belajar Al-Quran ini, dia baca di depan guru dia, depan syekh di sana. Okay, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca yes. Dia bukan baca Yasin, tapi dia baca dengan yes. Maka guru pun memberi kosong. Ada guru kata yes. Ada pelajar kata Bismillahirrahmanirrahim, yes. Guru pun jawab no. Maka dia beri kosong. Saya dengar cerita ni, peliknya orang Arab ni. Sebahagian ni lah orang yang tak belajar. Jadi saya dengar daripada guru saya, Syekh Mustafa Bura, yang penulis kitab Fiqh Manhaji. Siapa yang pernah belajar fiqh di masjid ada digunakan Fiqh Manhaji. Itu guru lah, Syekh Mustafa Bura. Dia cerita pengalaman dia semasa tasmid budak-budak universiti, pelajar universiti. Begitu juga dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti pernah cerita benda ni. Okay, ada pelajarnya masa tasmid surah Yasin, mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, yes. Dan dapat kosong, tak perlu terus ayat seterusnya, terus markah kosong. Kerana harful muqatta'ah ini perlu dipelajari, perlu berguru dengan guru. Baik, harful muqatta'ah ni kalau kita lihat yang ulama tulis berkenaan dengan harful muqatta'ah ini, iaitu ada 14 huruf yang digunakan pada harful muqatta'ah. Maksudnya digunakan pada pembukaan surah, 14 huruf. Yang mana kita ada 29 huruf, yang disepakati ada 29 huruf hijaiyah. Tetapi 14 daripada huruf tersebut digunakan kepada harful muqatta'ah. Dan ada 29 surah yang menggunakan ataupun yang dimulakan surah tersebut dengan harful muqatta'ah. Okey. Seperti alif lam ra, alif lam mim, okey, qaf, okey, sad dan sebagainya. Dan tidak diketahui apakah yang dimaksudkan dengan pembukaan surah ini. Dengan pembukaan surah ini dimulakan dengan harful muqatta'ah. Tidak diketahui. Kerana tidak dijelaskan oleh baginda Nabi tentang perkara ini. Cuma sepakat mengatakan ada maksud. Okey, ada maksud daripada alif lam mim. Cuma tidak diketahui. Kerana Rasulullah pun tidak menjelaskan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan haraf-haraf muqatta'ah ini. Okey. Dan kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama ataupun mereka daripada kalangan sahabat, mereka menyerahkan maksud alif lam mim itu kepada Allah Ta'ala tanpa memikirkan apakah maksud daripada harful muqatta'ah yang dimulakan pada pembukaan surah. Cuma ada sebahagian ulama ataupun sebahagian sahabat, dia menjelaskan bahawa kitab Allah Ta'ala ini terdapat rahsia. Dalam kitab Allah Ta'ala ini terdapat rahsia. Itu yang disebut oleh Abi Bakr, oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa pada Al-Quran ini terdapat rahsia. Dan rahsia Al-Quran ini pada awal-awal surah. Maksudnya haraf yang dimulakan ataupun permulaan surah yang dimulakan dengan harful muqatta'ah. Dia mengatakan itu adalah rahsia Al-Quran. Jadi bila sebut rahsia, kita tidak mengetahuinya. Begitu juga yang disebut daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ibnul Mas'ud. Tiga orang sahabat ini iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Ibnul Mas'ud radhiyallahu anhum, mereka mengatakan haraf-haraf muqatta'ah ini adalah
rahsia yang tersimpan. Dan tiada orang yang menafsirkannya. Tidak ada orang yang menafsirkan harf ini, harful muqatta'ah. Dan Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, dia mengatakan setiap kitab yang ditulis, setiap kitab yang diturunkan terdapat ayat-ayat pilihan ataupun dipanggil ayat-ayat yang istimewa. Okey, istimewa. Ayat-ayat yang terpilih ataupun ayat-ayat yang istimewa. Dan ayat istimewa di dalam Al-Quran ini adalah huruf tahajji. Jadi Sayyidina Ali digunakan harful muqatta'ah ini dengan huruf tahajji. Nama dia, huruf tahajji pun boleh, huruf muqatta'ah pun boleh. Dan ada pandangan sahabat daripada Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Ali juga mengatakan huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran ini adalah menunjukkan kepada nama Allah yang a'zam, nama Allah yang maha agung. Okay, nama Allah yang maha agung, dan kami tidak mengetahui apa yang dimasukkan tentang susunan itu. Cuma secara umumnya dia menunjukkan kepada nama Allah secara nama Allah yang maha agung, tetapi tidak mengetahui daripada susunan-susunan itu. Apa maksud dengan alif, apa maksud dengan lam, apa maksud dengan mim. Jadi itu pandangan-pandangan sahabat dari sudut haraf muqatta'ah yang dimulakan permulaan surah. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan rahsia Al-Quran. Okay. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan adalah rahsia yang tersimpan, yang tersimpan dan tidak ditafsirkan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan keistimewaan ayat yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan, seperti kitab Taurat ada keistimewaannya, kitab Zabur ada keistimewaannya ayat-ayatnya, kitab Injil, kitab suhuf-suhuf yang diturunkan ada ayat-ayat yang istimewa, dan Al-Quran ini ayat istimewanya adalah harful muqatta'ah. Okay. Kemudian ada ulama, ada sahabat yang mengatakan huruf muqatta'ah ini menunjukkan kepada nama Allah yang maha agung. Jadi tidaklah ditafsirkan. Walaupun ulama selepas daripada kurun yang ketiga ataupun 3 kurun yang pertama setelah daripada tabi'in ada sebahagian para ulama menjelaskan apa yang dimasukkan alif, apa yang dimasukkan dengan lam, apakah yang dimasukkan dengan mim, tapi itu semua adalah ijtihad mereka semualah, ijtihad pandangan mereka saja. Jadi saya mengambil kaul daripada para sahabat yang menafsirkan ataupun yang memberi komen berkenaan dengan alif lam mim. Kemudian, jadi alif lam mim kita serahkan maksudnya kepada Allah. Cuma kita tahu ada maksud yang tersendiri berkenaan dengan ayat ini. Kemudian zalikal kitab. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqina. Baik. Permulaan adalah zalika. Zalika kalimah apa? Ini adalah kalimah isim. Isim isyarah. Masih ingat lagi isim isyarah? Ya. Letak sini ya. Okey, di sini zalika kat sinilah. Okey, isim isyarah. Okey, isim isyarah kat sini zalika maksudnya satu benda, okey. Zalika menunjukkan kepada satu perkara dan jaraknya adalah jauh. Itu. Okey, jauh
65. Okey, zalika adalah isim isyarah jauh. Okey, isim isyarah jauh Isim isyarah. Okey. Al-kitabu, al-kitab adalah kalimah isim, dia ada alif lam. Okey, ada alif lam kitab, iaitu Al-Quran. Okey, dispesifikkan dengan kitab di sini bermaksud Al-Quran, spesifik tu dengan ada alif lam. Nanti kita akan bincanglah kalimah yang tidak ada alif lam dan kalimah yang ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia menunjukkan kitab ini secara spesifik. Okay, bukan umum. Okay, maka spesifik di sini bermaksud Al-Quran. Sebab itu dalam bracket dia tulis Al-Quran. Okay, dia panggil isim yang ghalabah. Al-kitab ni banyak. Kitab Taurat pun kitab, Injil pun kitab, Zabur pun kitab. Tetapi bila ada alif lam, dia menunjukkan maksud yang spesifik yang menunjukkan kepada Al-Quran. Okey. Zalikal kitab. Apa yang diterjemahkan di sini? Kitab Al-Quran ini. Okay, sedangkan isim isyarah itu maksudnya jauh. Itu. Okey, tetapi diterjemahkan perkataan ini. Okey, memang Al-Quran ada di depan kita, dekat dengan kita. Okey. Tetapi zalika ini boleh juga menunjukkan kepada ketinggian Al-Quran yang sangat tinggi. Sebab itu dia menggunakan isyarah jauh. Okey, isyarah jauh kerana menunjukkan ketinggian Al-Quran ini adalah sangat tinggi, sangat jauh. Sebab itu digunakan zalika. Walaupun Quran di depan kita, hampir dengan kita, kita baca dia, okay, dan kedudukannya depan berhampiran dengan kita, tetapi kalau kita lihat dari sudut ketinggian Al-Quran ini sangatlah jauh. Sebab itu digunakan zalika. Okay. Dan ada ulama mengatakan kerana makna Al-Quran ini sangat jauh. Maksudnya, apabila dikaji tentang makna Al-Quran, bila dikajikan dengan maksud Al-Quran ini, seolah-olah tak jumpa dia punya border dia. Makin dibaca, makin dikaji, akan berjumpa ilmu-ilmu yang baru. Kaji lagi. Sampailah berapa tahun pun kaji-kaji akan jumpa ilmu-ilmu yang baru daripada Al-Quran. Sebab itu digunakan perkataan zalika, walaupun diterjemahkan dengan ini kan dekat. Itu jauh. Okay? Tetapi yang difokuskan di sini, kalau kita lihat kepada zalika, adalah menunjukkan Al-Quran yang dekat dengan kita ini mempunyai ketinggian yang sangat jauh. Dan juga maksudnya yang sangat luas. Dan seolah-olah tidak ada tepinya untuk kita mentadabbur ataupun mengkaji Al-Quran ini. Okey? Okay, kemudian Al-Kitab isim. Okey, la raiba fi, la. Jumpa lagi la. La di sini nafi jinsi. Sebab itu raiba sama, la ilaha, la syarika, la raiba. Raiba ni isim. La raiba, tiada keraguan. Maksudnya tiada langsung, tiada sebarang raiba, keraguan. Sikit pun tak ada keraguan pada Al-Quran. Okay? Jadi Al-Quran ini yang terpelihara. Okey, Quran dia terpelihara, maka dia tidak ada sebarang pun berlaku pengubah suaian, tidak ada berlaku kontradik antara pemahaman di dalam Al-Quran ini. Itu la raiba fi. Okey, berbeza dengan kitab-kitab yang lain telah berlaku perubahan. Adapun kitab Al-Quran, Allah Ta'ala memeliharanya daripada sebarang perubahan ataupun sebarang tahrif, penyelewengan pada Al-Quran. Okay, la raiba fi.
Dan dia menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ini daripada Allah Ta'ala. Kalau daripada manusia, pastilah ia mempunyai keraguan ataupun maklumat-maklumat yang dibawa dalam kitab-kitab manusia ini mempunyai kontradik antara satu maksud dengan satu maksud yang lain. Okay. Jadi raiba ni adalah kalimah isim. Fihi padanya. Okay. Fi haraf jar. Hi menunjukkan kepada Al-Kitab kerana dia adalah dhamir muttasil. Okay. Dhamir muttasil berada selepas daripada fi. Dia bercantum dengan fi. Itu dinamakan dhamir muttasil, lawannya dhamir munfasil. Okay, boleh ya? Hudan lil muttaqin. Okay, menjadi petunjuk lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Okay, baik. Jadi hudan isim kerana dia bertanwin. Okay, hudan isim dia ada tanwin. Okay, petunjuk lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Okay. La haraf jar. Okay, setelah haraf jar mesti isim. Okay, al-muttaqina adalah kalimah isim dan dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okay, jamak muzakkar salim ada ya dan nun. Kenapa baca ya dan nun? Tak baca waw dan nun? Kerana kedudukannya adalah kedudukan bawah. Macam mana kita tahu kedudukan bawah? Kerana ada haraf jar. Okay, kerana ada haraf jar. Okay, kalau ada haraf jar, kalimah itu akan berada pada kedudukan bawah. Okay. Jadi di sini tak baca al-muttaquna. Kita baca al-muttaqina. Al-muttaqina ya dan nun ini seperti mana yang kita bincang tadi, sama ada kedudukan atas atau bawah. Kedudukan depan tak jadi sebab bukan waw dan nun. Muttaqina dia ada dua kedudukan, sama ada kedudukan atas atau bawah. Jadi kita kena lihat kalimah sebelumnya. Kalimah sebelumnya tu ada haraf jar. Okey, ada haraf jar. Jadi selepas haraf jar, kalimah itu mesti kedudukannya bawah. Okey, untuk jamak muzakkar salim, kedudukan bawahnya ditentukan dengan adanya ya dan nun. Okey, ditentukan adanya ya dan nun. Lil muttaqin, bagi orang yang muttaqin. Jadi orang yang muttaqin sahajalah yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, daripada Al-Quran. Orang yang tidak bertakwa, mereka tidak mendapat petunjuk. Bahkan mereka akan mengatakan Quran ini tidak benar, salah dan sebagainya. Ataupun beriman dengan sebahagian ayat dan mengkufurkan sebahagian ayat yang lain. Itu orang yang tidak bertakwa. Maka orang yang bertakwa ini dia ada tiga kumpulan. Dia ada tiga kumpulan. Okay, orang yang bertakwa ini dia ada tiga kumpulan. Satu, orang yang bertakwa iaitu takwa orang awam. Takwa orang awam ini iaitu dia tidak mensyirikkan Allah. Okay, takwa orang awam adalah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maksudnya dia melakukan dosa-dosa, memang mereka melakukan dosa. Ataupun dosa besar ke dosa kecil ke mereka laksanakan. Tetapi dalam akidah mereka tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu takwa yang paling rendah. Dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi bab-bab yang lain, bab-bab tentang syariat yang lain, dia langgar. Itu takwa orang awam. Kita tak nak duduk pada peringkat itu. Kita nak duduk pada takwa orang yang khas. Orang yang khas ini seperti mana yang disebut dalam khutbah Jumaat. Iaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Okay, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang kita nak dulu. Dan ada lagi takwa yang khawas, yang lebih tinggi, iaitu hatinya tidak menyibukkan kepada perkara-perkara yang lain, hanyalah menyibukkan hatinya dalam mengingati Allah Ta'ala. Dalam menyibuk hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi itu adalah takwa yang lebih tinggi yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Okay, saya rasa setakat ini dahulu kita punya perbincangan pada surah Al-Baqarah sampai ayat yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay, Ustaz nak tanya sikit Ustaz. okay, boleh? Aku nak patah balik kepada Ustaz kata tadi dil muttaqina. Dil muttaqin. Ya. Jadi kedudukan bawah tadi dipengaruhi oleh huruf jar. Ya. Bila ada huruf jar dia mesti bawah. Ya, betul. Kalau ikut dari segi kefahaman huruf jar dia mesti lil muttaqini. Kalau ikut dari mana sebab huruf jar membaris bawah kan. Ya. Okey, Yes, dia macam ni Tuan Haji. Untuk jamak muzakkar salim, dia bukan kita nampak, walaupun saya sebut tadi kedudukan bawah, tetapi kedudukan bawah ini ditentukan oleh huruf ya tu. Huruf ya tu yang menunjukkan dia kedudukan bawah. Bukan baris pada nun tu. Tapi kedudukan bawahnya ditentukan adanya huruf ya di belakang tu. Muttaqina, ada ya dan nun kan. Ya dan nun tu, ya tu lah yang menunjukkan al-muttaqin kedudukannya kedudukan bawah. Jadi Ustaz. macam perkataan al-kafirun Al-kafirina. itu kan oleh kedudukan atas. Kalau al-kafiruna kedudukan depan. Depan. Ya. Al-kafirina kedudukan atas atau bawah? Al-kafirina. Okey. Jadi sebelum al-kafirin tu kita lihat dulu apa yang nak dijelaskan dalam Quran. Kalau lil kafirina dia kedudukan bawah. Dekat bawah. Okey. Dia tak ada kait dengan huruf mad. Okey, huruf mat itu pada perbincangan tajwid. Huruf mad depan kan. Ya nun baris bawah. Boleh kata gitu Ustaz? Okey, yang tu kalau daripada tajwid, kalau macam waw nun, sebelum waw tu kena baris depan. Itu memang perbincangan dari sudut bacaan lah. Ataupun sebelum kalau ya nun, sebelum ya nun tu hurufnya berbaris bawah. Tu memang dari sudut tajwidnya disebut sebagai mad dan sebagainya. Dan memanglah orang Arab ni bila dia nak memudahkan ataupun nak meringankan bacaannya, kalau huruf waw, sebelum waw tu baris depan, sebelum ya tu berbaris bawah. Itu memudahkan sebutan dia. Tapi dari sudut ilmu grammar ini, kalau ada ya dan nun, ya itu menunjukkan kedudukan lil muttaqin bawah. Kerana sebelumnya ada huruf lam haraf jar. Jangan tengok pada baris, jangan tengok pada huruf nun tu baris atas tak. Kerana dia jamak muzakkar salim. Ada kalimah mufrad lelaki, kalimah mufrad perempuan, kalimah jamak muannas salim dan jamak taksir. 4 perkara ni yang tu memang tengok baris. Bagi depan, bagi bawah tu nampak betul-betul baris dia. Jadi kalau kedudukannya ditentukan oleh huruf. Ya nun tu, ya tu huruf kedudukannya kedudukan bawah. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Untuk kedudukan ni tak apa. Kalau tak dapat pun tak apalah. Okey, peringkat awal. Tapi saya akan meneruskan lah. Saya selalu sebut. InsyaAllah satu hari nanti akan moga-moga diberikan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kedudukan. Dan saya juga mengambil masa yang lama juga. Dalam 2 atau 3 tahun belajar, barulah saya nampak dia punya kedudukan-kedudukan ini. Okay. Baik, saya rasa kita punya kelas terpaksa ditangguhkan sampai waktu ini kerana dah lebih 5 minit. Saya mohon maaf mengambil masa lebih pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap.
dalam penyampaian saya ataupun menjawab soalan tu tidak menepati kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah bika syadana. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.